Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Jadi saya harap semua dah bersedia untuk meneruskan pembelajaran. Seperti biasa, video ini disediakan bagi murid-murid yang tak dapat menyertai kelas secara live. Jadi saya harap dapat membantu sedikit sebanyak murid-murid untuk teruskan pembelajaran mereka di rumah sebab kadang-kadang ada parents ataupun ibu bapa yang bekerja pada waktu pagi kan. Bila balik malam baru anak-anak dia dapat tengok apa yang rakan-rakan dia belajar pada hari ini. Okey, kita akan teruskan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2 bersama dengan saya, Cikgu Muhammad Syauqi bin Abu Hassan. Okey. Objektif pembelajaran kita pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat menulis perkataan dan frasa yang diimlakkan dengan betul. Okey. Apakah yang dimasukkan dengan imlak? Diimlakkan ni kata akar dia ialah imlak. Jadi kita akan tengok apa maksud imlak. Okey, yang kedua, pada akhir pembelajaran ini murid akan dapat memahami perkataan dan frasa yang ditulis dengan baik. Baiklah murid-murid boleh sedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1 muka surat 66. Jadi kita akan tengok sama-sama. Kita akan tengok dulu petikan tu berkenaan apa terlebih dahulu sebelum kita akan teruskan lagi. Tapi sebelum tu cuba kita fahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan imlak. Okey, imlak ialah perkataan, frasa atau ayat yang disebut oleh guru yang disebut atau dibaca oleh guru ataupun kamu dengar melalui radio ke okey, kemudian akan ditulis balik oleh orang lain. Ditulis oleh kamu lah. Senang kata, imlak ni saya akan baca, kamu akan dengar, kamu tak tengok tau. Kamu akan dengar saya sebut apa, kemudian kamu akan tulis. Maksudnya imlak ni adalah satu proses untuk menguji sejauh mana kamu tahu macam mana nak mengeja perkataan, frasa atau ayat yang disebutkan. Itulah maksud imlak. Kita akan buat selepas ni Okey. Siapa pernah makan juadah ni? Okey. Nama dia pun dah ada dekat situ kan. Nama dia amplang. Jadi kamu rasa juadah ni berasal daripada mana? Masyarakat mana yang menyediakan juadah ni? Daripada negeri mana? Daripada negeri Sabah. Nama dia amplang. Dia sejenis keropok ikan lah. Dia sejenis keropok ikan. Cikgu pun pernah makan yang ni, sedap Okey, dia rangup. Okey. Jadi petikan ataupun teks petikan kita pada hari ini adalah berkenaan dengan amplang. Jom kita tengok. Okey, tajuk yang diberikan kepada kita ialah sedapnya amplang. Okey, saya akan bacakan. Rahisin dan keluarganya pulang ke Sabah. Nenek Rahisin menghidangkan makanan tradisional masyarakat Sabah iaitu amplang. Nenek Rahisin menerangkan cara-cara untuk membuat amplang. Okey. Baru kita tahu rupanya amplang ni adalah makanan tradisional orang Sabah. Okey. Kemudian nenek dia akan menerangkan macam mana cara nak buat amplang ni. Okey, kita tengok pada gambar yang diberikan kepada kita, bahan ataupun gambar yang diberikan kepada kita. Diberikan kepada kita ialah bahan-bahan. Di bawah ni dia tulis mula-mula sediakan bahan. Nampak? Bahan-bahan. Yang pertama 300 gram ikan tenggiri. Kemudian 280 gram tepung ubi. 20 gram tepung gandum. 1 biji telur. 30 ml minyak masak. 5 ulas bawang putih yang dikisar. Garam dan gula secukup rasa. Dan akhir sekali serbuk perasa yang dibenarkan. Jadi ini adalah bahan-bahan dan kuantiti yang digunakan dalam proses membuat amplang. Dalam proses
membuat amplang. Okey, kemudian bahan tersebut, okey, kita teruskan kepada gambar yang di sebelah. Okey, dia kata apa? Kemudian rebus ikan dan ambil isinya. Campurkan isi ikan dengan telur dan minyak. Okey, dia kata rebus ikan. Ikan apa ni? Ini adalah ikan tenggiri. Kita ambil isi ikan tenggiri, okey, yang dah direbus, akan dicampurkan dengan telur dan minyak. Baiklah, seterusnya gambar ini. Gaulkan bahan tersebut dengan air, tepung gandum dan tepung ubi. Kemudian jadikan dough berbentuk berbola. Dough tu jadikan dia satu adunan lah. Jadikan dia satu bentuk berbola. Adunan yang berbentuk berbola. Kita adun dia. Kita buat dia. Kita adun dia. Kita uli dia. Jadikan dia dough sampai dia berbentuk berbola. Kemudian berbola itu direbus dan dikeringkan. Okey. Yang sebelah, gambar sebelah, akhir sekali goreng berbola dan hidangkan panas-panas. Selepas dah dibentuk menjadi berbola, boleh terus goreng dan dihidangkan panas-panas sedap. Okey, maafkan saya sebab saya rekod pada waktu malam. Okey, amplang ni saya tak pernah lagi tahu sebenarnya makan panas-panas. Sebab selalunya saya akan beli yang dah siap paket ataupun saya dapat diberi oleh kawan-kawan ke apa kan. Kawan-kawan bagi dekat saya, memang dia dah packing dalam paket, dia dah seal lah. Jadi saya makan walaupun tak panas pun dah rasa bagi saya sedap lah. Tapi kalau panas-panas tak tahu macam mana rasa dia kan. Yang mungkin yang duduk di Sabah ataupun ada antara kamu memang berasal daripada Sabah ataupun mak ayah kamu berasal dari Sabah, mungkin tahulah macam mana nikmat dia kan. Kalau makan panas-panas mungkin lagi sedap. Okey, sekarang ni kita akan buat latihan menulis imla. Oh, sekejap. Tapi sebelum tu kita akan tengok dahulu. Patah balik. Kita akan tengok perkataan yang diwarnakan dengan warna merah. Okey, kalau di dalam kelas sepatutnya kita akan buat aktiviti ni bersama-sama, iaitu saya akan membacakan perkataan dan kamu akan tulis. Okey, perkataan yang pertama yang diwarna frasa, ini adalah frasa. Frasa yang pertama ialah makanan tradisional. Okey. Okey, kemudian perkataan seterusnya amplang. Okey. Seterusnya ialah perkataan iaitu bahan. Okey. Yang seterusnya ialah frasa iaitu rebus ikan. Okey, kemudian minyak. Ni yang sepatutnya kamu gunakan untuk kita gunakan dalam aktiviti mengimla. Saya akan bacakan yang ni tanpa kamu tengok buku teks, tapi tengok lepas tu kamu akan tulis. Okey, kemudian apa lagi? Dough. Berbola. Hidangkan panas-panas. Okey. Ini adalah frasa. Okey, sekarang saya nak minta murid-murid kita uji diri kita sendiri. Okey, kamu akan tulis latihan ini di dalam buku kefahaman kamu. Okey, minta bantuan daripada ibu dan ayah kamu. Kamu jangan tipu Okey, kita nak uji diri kita sendiri. Tutup buku teks. Buka buku kefahaman. Okey, tulis hari apa hari ni? Hari Isnin. Okey, tarikh. Tulis, gariskan 6 hari bulan 9 2021 ataupun 6 September 2021. Buat macam yang saya tunjuk ni. Kemudian tajuk dia kamu tulis aktiviti imla dalam kurungan buku teks halaman 66. Okey, saya minta kamu tutup buku teks dan dengar apa yang akan saya sebutkan. Kemudian kamu akan tulis di dalam buku tulis. Okey, kamu akan ejar lah. Kamu akan ejar dan tulis di dalam buku tulis. Okey, jadi saya harap kamu dah bersedia. Okey, kalau tak sempat nak tulis tajuk dan tarikh, boleh tulis nanti. Okey, tuliskan nombor 1 terlebih dahulu. Okey.
Perkataan pertama yang akan kamu tulis ialah bahan. Saya ulang. Bahan. Okey. Perkataan yang kedua. Dapatkah murid menulis perkataan ini? Berbola. Saya ulang sekali lagi. Berbola. Baik, nombor 3. Doh. Doh. Yang keempat, minyak. Okey, minyak. Okey, frasa yang kelima. Okey, yang kelima adalah frasa. Kamu diminta untuk menulis rebus ikan. Rebus ikan. Okay, dan yang keenam, amplang. Okay, amplang. Baiklah, saya ulang secara sekali lalu. Nombor 1, bahan. Kamu boleh cek. Nombor 2, berbola. Nombor 3, doh. Yang keempat, minyak. Yang kelima, rebus ikan. Dan yang terakhir sekali ialah amplang. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Kamu tak ada tugasan. Jadi tugasan telah pun kamu buat sebentar tadi. Sekiranya kamu menyertai kelas saya secara live, saya akan meminta murid untuk menulis dekat Jamboard lah jawapan yang telah mereka tulis, dan kami akan membuat perbincangan di sana. Okey. Jadi saya harap video yang saya sediakan ini dapat membantu murid sedikit sebanyak untuk topik pembelajaran atau tajuk kita pada hari ini, iaitu kamu menulis ataupun kita mengimla daripada perkataan. Okey. Sekiranya kamu ada apa-apa soalan yang ingin diajukan, kamu boleh berhubung dengan cikgu. Kamu tahu dekat manalah nak cari cikgu menerusi WhatsApp. Okey, sehingga kita berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.